Okey, apakah yang patut dilaksanakan ya secara asasnya? Saya mungkin sentuh dulu berkaitan dengan penyediaan makanan selamat oleh pengusaha makanan ya. Dan majoritinya banyak menyediakan makanan dari rumah, tak kurang apa tidak lari daripada untuk kawalan kita untuk itu je. Yang pertamanya pengusaha makanan ya, apa yang pengusaha makanan perlu patuhi? Yang pertamanya dari segi pemilihan bahan mentah ya, pemilihan bahan mentah. Apakah pemilihan bahan mentah yang sesuai dan yang tak perlu yang patut kita ikuti ya, panduan kepada pengusaha makanan ni yang mengusahakan makanan di rumah. Saya akan jelaskan juga proses food ya. Kita pergi dulu kepada RTE, ready to eat. Sebab sepanjang PKP ni kita banyak dapatkan bekalan makanan yang sedia dimakan, terutamanya di bulan Ramadan inilah yang kita dapati banyak yang melibatkan penghantaran makanan siap ini ya, yang sedia dimakan, ready to eat. Kerana yang ini adalah lebih berisiko jika dibandingkan dengan makanan yang proses, yang berbungkus, contohnya macam keripik, sebab makanan ini lebih kering. Tapi saya akan sentuh juga bagaimana kawalan ke atas penjualan makanan talian melibatkan produk-produk makanan tersebut ya. Boleh saya tahu, saya rasa mungkin usahawan di bawah KPLB ni banyak lebih kepada produk makanan kering ya. Makanan kering. Saya tak pasti, mungkin ada juga yang membuat makanan ready to eat ke, makanan sedia dimakan. Contoh macam apa yang terlibat dengan Ibaza ke, ada ke kat sini terlibat dengan Ibaza? Okey, saya teruskan ya. So kalau untuk pemilihan bahan mentah, tak kisahlah yang menyediakan makanan untuk sedia dimakan ataupun processed food juga ya. Perlulah memilih pembekal yang kalau boleh yang konsisten. Maksudnya sebelum kita pilih pembekal, ada duduk, terima kasih Puan Aisyah. So bila kita pilih pembekal tu, kita pastikan yang kita dah comfortable, yang kita dah biasa berurusan. Dan kalau kita ni adalah pengusaha baru contohnya, pilihlah, kita buat kaji selidik dulu. So kita study background dia. Contohnya kita ambil lah pembekal yang mungkin dah dapat pengesahan ataupun dah mematuhi segala keperluan daripada kementerian yang terlibat. So maksudnya dia dah ada pengesahan. Contoh kalau di Kementerian Kesihatan untuk bahan mentah kering ni kita ada mesti, kita ada GMP dan sebagainya kan. Kita boleh pilih daripada pembekal-pembekal yang telah dapat pengiktirafan tersebut lah. So kalau untuk makanan sedia dimakan, contohnya nasi lemak ke lauk pauk kan, pilihlah pembekal sepanjang tempoh PKP ni. Mungkin kita fokus kepada yang kita dah biasa berurusan daripada sebelum Ramadan lagi kan. So kita engage dengan kalau boleh pembekal yang sama supaya kita tak ada masalah dari segi dia tak boleh patuh pula dengan elemen keselamatan makanan, terutamanya sepanjang musim PKP ini. Sambal boleh fokus kepada usahawan atau yang jual kuih makanan homemade pada musim PKP. Ini yang saya cuba terangkan pada ini bertepatan dengan tajuk yang kita bincangkan, iaitu penjualan panduan kepada penjualan makanan secara atas talian sepanjang tempoh kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ya. So selepas kita dah pilih pembekal yang kita rasa dah mematuhi dan juga dah memenuhi standard-standard dan keperluan keselamatan makanan daripada hasil penyelidikan dan juga pemantauan kita, kita kena fokus pula kepada kita buat self-assessment. So self-assessment ni maksudnya kita tengok kepada kita punya keupayaan pengeluaran produk kita. Tak bolehlah yang tak sesuai kan. Contohnya kita nak jual ayam bakar ke, ayam penyet ke dalam kuantiti yang besar, tapi kita sediakan makanannya di dapur rumah saja, tak sesuai dengan kapasiti yang kita ada melibatkan penyimpanan, iaitu peti ais kita mungkin satu aja tak cukup kan. So kita target nak bekalkan mungkin dalam banyak packs yang tak membolehkan kita melaksanakan kawalan kebersihan makanan dengan betul ya. So itu antara yang kita boleh fokus sepanjang menyediakan makanan ni lah untuk jualan khususnya. Dan yang seterusnya adalah kita tengok kita punya tempat penyediaan makanan. Kalau boleh yang bersesuaian juga, bila kita jalankan makanan untuk talian ni, kita jual kan. So tak sama dengan yang kita sediakan makanan untuk makan sendiri. Which is kalau untuk makanan sendiri ni kita sediakan dalam kuantiti yang sedikit. Berbeza dengan yang untuk jualan ni kita menyediakan makanan dalam kuantiti yang banyak.
dan kita perlu ada satu mindset yang mana kita target makanan disediakan ni perlulah menepati panduan-panduan keselamatan makanan secara formal. So kita tak boleh lagi berlandaskan kepada kita nak sediakan makanan untuk jiran dan sebagainya. So saya rasa KPLB juga telah memasukkan juga tajuk berkenaan dengan pembungkusan makanan, ya. Macam mana nak improve sales dan sebagainya. Dan salah satu aspek saya rasa pengguna akan lebih fokus kepada, akan lebih teruja untuk membeli produk yang mematuhi keselamatan makanan terutamanya. So makan kita tak ada apa-apa kesan dan kita confident, confident level kita meningkat dengan produk yang mematuhi keperluan keselamatan makanan. Okey, seterusnya pengendali makanan. Kita kena tengok juga. Kalau kita mengendalikan makanan tu seorang diri, sebab home base ni ada banyak kategori kan, ada yang kecil, ada yang besar. So kalau kita sendiri bertepatanlah dengan apa yang kapasiti dan keupayaan yang kita ada. Dan sekiranya kita dari kilang makanan ataupun catering yang lebih besar, pengendali makanan ni perlulah menepati syarat-syarat daripada kementerian, iaitu mempunyai latihan pengendali makanan, ya, dan mendapat pelalian vaksin anti-typhoid, dan juga melaksanakan amalan-amalan kebersihan makanan yang baik, ya, seperti pemakaian mask, pencucian tangan yang kerap, ya, pakai penutup kepala dan sebagainya. Tak dilupa juga ruang penyediaan makanan yang kita perlu sentiasa bersihkan dan sanitasi, ya. Okey, seterusnya berbalik kepada bila kita dah kenal pasti pelbagai bahan mentah tadi, ya, pengendali makanan, kesesuaian tempat penyediaan makanan, kapasiti penyimpanan, ya, seterusnya saya pergi kepada makanan yang kita masak itu sendiri. So pastikan makanan kita masak tu mencukupi suhunya. So bagaimana kita nak capai hasil masakan yang menepati suhu ni? Kita nak guna termometer setiap kali kan. Bila kita peringkat yang kecil-kecilan ni, kita mungkin tak perlu, kita tak ada sampai nak beli termometer. So bagaimana kita nak pastikan makanan kita ni betul-betul masak? So cara yang terbaik mungkin kita boleh gunakan kaedah memotong makanan tersebut dalam kuantiti, dalam saiz yang kecil. Contohnya ayam atau daging tu kita potonglah kecil-kecil dan seragam saiznya, supaya bila kita masak tu dia akan masak sekata dan mencapai suhu makanan, ya. Okey, dan seterusnya bila kita dah siap masak, kita akan bungkus makanan. Alhamdulillah. So kalau kita bungkus makanan tu, apakah maklumat yang perlu kita letak pada pembungkus makanan? So kita kena ada tanggungjawab untuk memaklumkan kepada kepada pelanggan kita, di mana dia perlu tahu masa, tarikh, sekurang-kurangnya ada masa penyediaan makanan itu. So kita tahu dalam tempoh PKP, makanan yang sedia dimakan ni mestilah dimasak hari-hari kan, setiap hari, bukannya kita masak minggu lepas ke kan. Jadi maklumat berkaitan dengan masa dan waktu penyediaan tu penting. Kenapa? Sebab kita nak pastikan kita punya pelanggan tu makan dalam tempoh yang selamat. Kita tak nak disimpan makanan tu terlalu lama sampai menyebabkan pertumbuhan bakteria pada makanan dan boleh seterusnya menyebabkan keracunan makanan. Apa yang bahayanya, kadang-kadang bila toksin dah terhasil pada makanan tersebut daripada pertumbuhan bakteria tadi, kita tidak nampak bakteria yang wujud pada makanan dan juga toksin yang telah terhasil. Jadi bila kita tak mengambil langkah berjaga-jaga dan kurang memberi maklumat kepada pelanggan kita ataupun siapa-siapa yang menerima produk yang kita sediakan, itu akan boleh implikasi risiko kesihatan lah, menyebabkan keracunan makanan dan sebagainya. Ada seterusnya, bila kita dah masak, dah label elok-elok, dan apakah stepnya seterusnya? Adalah melibatkan penghantaran makanan itu sendiri. So penghantar makanan ni kita tahu dimiliki oleh, mungkin ada yang secara persendirian, yang kita hire untuk hantar makanan on behalf kita kan. So kita dah sedia makan makanan, so kita tak ada masa untuk hantar sendiri. Jadi kita akan appoint ataupun engage dengan runner-runner ataupun rider yang bergerak secara persendirian pada charge-charge tertentu mengikut lokasi tempat penghantaran makanan. Tetapi ada juga yang dijalankan secara komersial oleh syarikat-syarikat yang ada banyak tumbuh di Malaysia ni, terutama di musim PKP ni, yang beroperasi dan juga pada charge-charge tertentu. Jadi apakah kawalan yang perlu diambil oleh rider-rider tersebut? So ini untuk pengetahuan kita lah, supaya kita boleh ambil kawalan dan memastikan kita juga sebagai pengguna
bila kita terima makanan tu apa yang perlu dipatuhi oleh rider ni. Dan keperluan kenderaan yang digunakan, kebanyakannya menggunakan motosikal. Jadi bagaimanakah kawalan yang perlu diambil dan juga panduan keselamatan makanan yang boleh dilaksanakan. Antaranya adalah penggunaan beg thermal ya. Beg thermal ni maksudnya beg yang ada kawalan suhu. Kita tengok kan abang-abang rider bawa dekat belakang ada beg thermal, kita panggil thermal bag untuk kawal suhu makanan tersebut supaya bila sampai dekat kita makanan tu masih dalam keadaan yang selamat. Dan sudah tentu penghantar makanan ini juga perlu mengamalkan sanitasi dan pencucian beg thermal tersebut dengan kerap ya, untuk memastikan kita bebas daripada sebarang pencemaran makanan ya. Okey, seterusnya apa lagi ya? Saya boleh share. Okey, sebaik membawa makanan, bagaimanakah nak mengawal dari segi kawalan terhadap virus yang sedang melanda negara kita sekarang ini? Sudah tentu adalah mengelakkan sentuhan semasa penyerahan kepada pelanggan, iaitu melalui contactless delivery ya. Dan seterusnya adalah penjarakan sosial 1 meter ketika menyerahkan makanan. Dan sebagai pelanggan sendiri, kita juga boleh mengamalkan pelaksanaan dengan meletakkan bekas khas ya, di luar rumah untuk kemudahan penghantar makanan meletak makanan tanpa perlu kita ada direct contact dengan penghantar makanan itu sendirilah. Okey, seterusnya dari segi pelanggan juga ya, kita sebagai pelanggan boleh membeli daripada sumber dipercayai. So bila menjalankan pembelian secara dalam talian ni, apa yang kita perhatikan adalah mungkin kita cari vendor-vendor ataupun penjual makanan yang mungkin dia menyediakan maklumat yang lengkap. Contohnya dia dia berkongsi video penyediaan makanan di laman web yang disediakan untuk pemasaran produk, ataupun dia memaparkan dia punya produk punya label pada pembungkus makanan yang digunakan, dan bekas makanan yang digunakan tu juga haruslah kalau boleh mengasingkan antara lauk, nasi dan sebagainya supaya tak ada direct contact yang boleh menyebabkan pertumbuhan bakteria pada masa yang optimum ya untuk pertumbuhan bakteria tersebutlah. Okey, seterusnya adalah apa yang kita sediakan adalah melibatkan senarai semak sendiri. So bagaimana awalnya tadi kita boleh nak sediakan makanan sebagai pengusaha makanan, kita amalkan self assessment yang saya terangkan tadi. Dalam garis panduan yang kita sediakan itu juga kita ada sediakan borang untuk senarai semak sendiri yang kita boleh self check dan kita boleh tanda apa yang kita dah patuh, apa yang kita belum patuh, supaya kita boleh memastikan makanan kita hasilkan tu benar-benar selamat. So itu sedikit sebanyak lebih kurang ya apa kandungan utama dalam garis panduan penyediaan makanan, garis panduan keselamatan makanan bagi produk makanan dijual secara dalam talian atau online sepanjang perintah kawalan pergerakan yang saya kongsikan pada petang ini. Dan jika melibatkan produk makanan kering ya, seperti keripik, dan yang paling confirm akan ada adalah biskut raya ya. Untuk sepanjang bulan puasa ni ramai dah dapatkan bekalan biskut raya. Dan akan bertambah di minggu-minggu yang berdekatan dengan Aidilfitri kan. So apa kawalan penjualan makanan online untuk produk-produk begini? Walaupun risikonya agak rendah, tetapi apa yang boleh tuan-puan tekankan adalah melibatkan pelabelan makanan tersebut. Bekalkan dengan maklumat yang lengkap pada pembungkusan makanan yang kita sediakan dan kita jual, supaya pengguna dan juga pembeli itu dapat maklumat yang lengkap bila dan tarikh dan masa makanan tersebut ataupun biskut ke keripik itu disediakan. So kita tahu makan-makan ini biasanya terdedah dengan risiko rancidity kita panggil, disebabkan oleh oxidation. Sebab produk goreng-goreng ni dia banyak minyak, dia menggunakan minyak. So dia expose kepada udara dan pembungkusan yang kurang baik, sila kurang tepat, sila kurang intact, dia boleh menyebabkan makanan itu kita panggil apa? Kontak dengan udara, masuk angin, plastik ni masuk angin dan sebagainya, boleh menjejaskan kita punya penjualan juga. Kerana ada tindak balas kimia yang boleh menyebabkan makanan itu jadi tak kurang kualitinya. So itu sedikit sebanyak yang saya sempatlah dalam masa yang terhad 30 minit ni, tak lama sebenarnya, yang saya boleh share yang melibatkan makanan kering tadi. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita kupaslah berkaitan dengan kawalan keselamatan makanan melibatkan processed food, bukan saja keripik, keropok dan sebagainya. Satu lagi sebelum saya habiskan dalam masa yang sangat singkat ini adalah penjualan makanan proses secara dalam talian yang menggunakan platform-platform marketplace yang sedia ada.
Yang ada juga melibatkan makanan yang intermediate, maksudnya nak kata dia ready to eat tak juga, nak kata dia kita proses tapi dia consider sebagai proses. Maksud saya contoh macam kita jual sos dalam talian, kita jual keropok, leko, kadang ada kita jual panggil kuih-kuih muih yang berbungkus. So pastikan tempoh shelf life yang kita letak pada pembungkus makanan itu adalah yang at least kita dah test tempoh lakunya. Maksud saya jangka hayat, bukan salah, jangka hayat makanan tersebut. So kita sendiri sebagai pengusaha boleh buat shelf life study sendiri dulu supaya pengguna ataupun pembeli dapat produk yang menepati keperluan keselamatan makanan dan tak ada isu keselamatan makanan di kemudian hari. So dalam tempoh yang sangat singkat ni mungkin saya rasa tak banyak soalan yang okey. 3.5. Bukan 30 minit ke? Sorry sebab saya kena pegang dengan tangan. Saya punya ni dah jam sebab tadi pusing sana pusing sini. Jadi kalau saya tu tersenyet ke apa ke, saya minta maaf banyak-banyak ya. Sampai 3.30 ya, bukan sampai pukul 3. Sama-sama Cik Sanusi. Puan Aisyah sampai 3.30 ya. Saya difahamkan 30 minit. Okey, saya teruskan. Mungkin saya rasa di kalangan yang tengah online sekarang ni terdiri daripada usahawan-usahawan yang menyediakan produk makanan berbungkus siap. So banyak juga yang menghasilkan produk minuman, bukan saja makanan. Suka saya tekankan di sini adalah pelabelan makanan. Apa yang kita paparkan maklumat pada pembungkus makanan tu mencerminkan produk dalam bungkusan tersebut. Jadi yang paling utama adalah letak nama makanan yang sebenar lah. So elakkan daripada menggunakan nama-nama yang boleh mengelirukan pengguna. Ya, contoh nama jus soya beracun. Contohlah setengah jam. Minta maaf lagi sekali ya. Okey, so mungkin saya boleh produk yang melibatkan makanan proses. Saya rasa mungkin ramai kat sini yang terlibat dalam pemprosesan makanan ataupun pembungkusan makanan secara penghilangan. So kalau kita punya tajuk hari ini adalah melibatkan penjualan secara dalam talian sepanjang tempoh pergerakan kawalan ni, saya rasa pengedaran makanan tu mungkin tertakluk kepada operasi pengepusan lah ya, servis-servis kurier yang ada dekat Malaysia ini. So bagaimana kita, yang ni pun penting untuk kita titik beratkan. So kita tahu sesetengah kurier servis mengehadkan ataupun ada letak syarat-syarat tertentu untuk penghantaran produk makanan melalui pos kan secara online ni yang dibeli secara atas talian. So kita, tanggungjawab kita sebagai pengeluar dan juga pengusaha ini adalah untuk memastikan tempoh daripada kita pos makanan itu sampai kepada kita punya pelanggan tu tempoh yang sampai kepada pelanggan tu selamat lagi. Sebab saya pun ada juga tengok yang senario yang melibatkan hantar makanan yang dibeli dalam talian bila sampai kepada pelanggan dah expired. Expired tu maksudnya sebab kita kena faham bila dalam tempoh penghantaran tu melibatkan banyak campak sana campak sini, maksudnya pengendalian makanan itu sendiri yang mungkin kurang berhemah kan, jadi menyebabkan menyebabkan kerosakan dan sebagainya kepada pembungkus makanan yang seterusnya boleh merosakkan makanan itu sendiri yang kita bungkus lah. Jadinya apa yang kita pastikan kita ada satu maklumat yang jelas daripada kita punya courier service selama mana yang tempoh maksimum makanan itu boleh sampai kepada pelanggan ya. Yang tu kita kena pasti supaya tak ada pelanggan yang mendapat risiko keselamatan makanan ya. Nama-nama tu menurut Cik Akmal, nama
Saya ulang balik syarat asas tadi. Yang pertama 18 hingga 60 tahun, Bumiputera Malaysia, syarikat operasi dalam 6 bulan, daftar SSM, telah ada permit ataupun surat kenal daripada PBT yang berkenaan, ada permis perniagaan dan perniagaan patuh syariah dan bebas daripada blacklist dan sebagainya lah, dan juga dari segi financing punya blacklist. So itu syarat asas untuk pemohon barang. Cukup senang dan cukup simple, cukup mudah. Dan kita punya kaedah main kita kita punya skim daripada minimum RM1,000 sehingga ke RM1 juta, bergantung kepada keperluan lah, bergantung kepada keperluan perniagaan. Kalau perniagaan tersebut nak pinjam bawah RM10,000 ataupun bawah RM20,000, bawah RM50,000 lah. Untuk pinjam bawah RM50,000 saya tak perlukan business plan dan sebagainya. Kalau kita pinjaman kita melebihi RM50,000, so perlulah ada business plan. Kena nyatakan lah pinjaman yang dimohon tersebut, keperluan dia untuk buat apa, untuk nak beli apa dan sebagainya. Dan barulah kita akan justify setiap permohonan pemain tersebut berdasarkan kepada keperluan. Dari sama ada untuk pembelian stok, pembelian paatan, ubah suai dan sebagainya. Ada soalan sini yang tanya di Puan Nur Zuraini tadi berkenaan dengan untuk COVID-19 ni, adakah skim yang kita buat untuk program. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau kita tengok yang diberi PRI yang baru ini, yang kajian peruntukan, satu kepada BSN, Bank Sepanjang Nasional sehingga RM75,000, manakala lagi satu kepada Tekun sehingga RM10,000. Dan syarat-syarat pun sama seperti mana syarat-syarat yang kita punya, yang kita punya skim yang sebelum ni kita panggil Putra. Dan yang skim ini pun kita dalam proses untuk perbaiki, untuk kita Putra memang memang skim kita sebelum ini, Putra ni. Yang mana skim ini hanyalah untuk berumur 18 tahun hingga 40 tahun. Yang syarat dia, syarikat mestilah beroperasi 3 bulan. Kemudian dia tiada penjamin, berdasarkan kadar hasan 0%, tidak memerlukan penjamin, tapi pinjaman tidak melebihi RM10,000. Jadi kita akan perbaiki produk ini untuk membantu untuk usahawan yang terkesan dalam COVID-19 yang Putra ni. Kemungkinan besar mungkin kita dalam ni, dan kita untuk hanya bagaimana untuk kita perbaiki program ini pun, untuk skim ini kita akan tengah bina sistem untuk permohonan secara online. Jadi bila dah harap hopefully dalam waktu terdekat ni kita dah boleh menggunakan permohonan secara online dan sebagainya untuk khusus untuk mereka yang terkesan dengan masalah COVID-19. Jadi Putra ini kita akan kenalkan balik, mungkin kita akan rebrand balik produk ini untuk mereka-mereka yang ada masalah untuk memohon pembayaran Putra. Tapi setakat ini Putra yang kita buat, yang produk yang kita nak cadang ini adalah tidak melebihi RM10,000 lah. Yang betul-betul untuk membantu dari segi bantuan-bantuan yang diperlukan. Bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan dan pelabelan makanan yang betul? Okey. Dalam elemen design, apa yang perlu ada untuk pembungkusan dan pelabelan ini? Saya akan bagi tahu secara go through dulu, and then nanti saya akan pecahkan satu persatu. Okey, dalam elemen of design untuk pembungkusan dan pelabelan ni, apa perkara yang pertama perlu ada ialah jenama, and then nama produk yang hendak dijual. Okey, berat produk, isi kandungan produk, fakta pemakanan, maklumat perhubungan, cara penggunaan, cara penyediaan dan tanda-tanda yang boleh diletakkan pada pembungkusan. And then seterusnya saya akan go through pada material, packaging and labeling material. Apa yang paling bersesuaian sekali untuk produk-produk yang ada, yang dihasilkan untuk tambah baik, untuk biar dari segi ketahanan dia boleh tahan mungkin lebih lama. Okey. Okey, dalam kita punya Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 di bawah Seksyen 2, semua aktiviti yang bermotifkan keuntungan, saya ulang balik semua aktiviti yang bermotifkan keuntungan perlu berdaftar dengan SSM. Dia tak kira bentuk perdagangan macam mana.
Sama ada atas talian, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ada premis, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ada perniagaan atas air sekalipun, perlu motif dia keuntungan, perlu berdaftar dengan SSM. Okey, apa lagi? Next. Okey, di Malaysia ni kita ada 3 entiti perniagaan. Ramai yang mungkin tak sedar tentang ini. Kita ada 3 entiti perniagaan. Bukan setakat bila orang kata saya nak daftar SSM terus daftar. Tak, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih sebenarnya antara 3-3 ni yang mana sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang berkemampuan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ini nama dia perniagaan. Selalunya orang luar sebut enterprise ataupun trading. Itu common yang selalu orang sebut. Dan selalu register dengan SSM pun ABC Enterprise, ABC Trading. Tapi konsep SSM kita panggil dia adalah perniagaan. Itu yang pertama. Entiti perniagaan yang kedua adalah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Dulu dipanggil Akta Syarikat 1965. 65 ke 56? 65. Tapi sekarang dia tukar, dia dah amend jadi Akta Syarikat 2016. Ini yang orang panggil sendirian berhad. Orang panggil berhad. Tadi yang pertama perniagaan, enterprise trading. Yang kedua adalah syarikat, apa tadi? Sendirian berhad. Dan yang ketiga adalah di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Ini kira anak bongsu SSM lah. Sebab kita baru kuatkuasakan pada 2013, tetapi akta dia adalah pada tahun 2012. Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Bila kita sebut Persediaan Halal Malaysia, ianya bersifat sukarela, ya. Bila bersifat sukarela, tidak ada dalam mana undang-undang ataupun statut yang mewajibkan industri untuk memiliki Persediaan Halal Malaysia. Walau bagaimanapun, tapi kita dapat lihat demand daripada industri, demand daripada pengguna di Malaysia perlu ke industri-industri di Malaysia memiliki Persediaan Halal Malaysia. Jadi ini push factor adalah daripada pengguna. Kita juga adalah pengguna yang mengharapkan industri untuk memiliki Persediaan Halal Malaysia. Dalam masa yang sama, antara industri dengan industri ini, mereka ada rantaian yang push each other untuk mereka mendapatkan Persediaan Halal Malaysia. Sebagai contoh, kalaulah industri A ni, syarikat A ni, dia nak dapatkan Persediaan Halal Malaysia, dia kena pastikan semua bahan mentah yang dia miliki, adalah mempunyai statusnya mempunyai Sijil Halal Malaysia. Saya nak jual burger, saya kena pastikan roti, burger, daging burger tersebut, ya, sos yang saya gunakan, perasa yang saya gunakan, semuanya berstatus memiliki pensijilan halal. Tak kisahlah Persediaan Halal Malaysia atau pensijilan halal luar negara yang kita recognize. Bila sebut tentang Persediaan Halal luar negara yang kita recognize ni, setakat ini kita ada 84 badan Persediaan Halal luar negara yang JAKIM recognize mereka ni. JAKIM iktiraf mereka ni daripada 46 buah negara seluruh dunia. Mereka nak dapatkan pengiktirafan daripada JAKIM sebab JAKIM antara yang well recognized, ya, antara yang terbaik di dunia dalam Persediaan Halal Malaysia. Jadi mereka nak dapatkan recognition daripada JAKIM. So, kalaulah produk-produk daripada 84 badan Persediaan Halal Malaysia ni dibawa masuk ke Malaysia, tak perlu query lah halal ke tak halal ke, sebab logo tak sama macam logo halal JAKIM. Kita ada 84 logo ni. Jadi produk-produk itu sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam untuk dibawa masuk ke dalam Malaysia, dan pengguna-pengguna dan industri boleh bebas menggunakan produk-produk yang telah pun dipersediakan halal di luar negara. Sebab big why. What is your big why? Apa sebab anda berniaga? Kena tahu dulu sebab. Okey, kita korek sebab. Anda boleh buat sebab begini tau. Anda ambil masa lebih kurang dalam setengah jam. Okey, cara ni saya pernah gunakan. Anda boleh buat dalam masa setengah jam. Cari big why. Kenapa anda berniaga? Kenapa anda menjadi usahawan? Anda tulis, tulis. Kenapa jadi usahawan? Sebab nak duit. Contoh, nak duit. Biasa semua orang nak duit. Okey, nak duit. Lepas tu duit untuk apa? Duit untuk
Anak-anak untuk apa, tuliskan semua big why anda dan cari big why yang paling utama. Di dalam setiap apa yang anda lakukan, anda cari big why utama. Okay, tujuan kita jadi usahawan mungkin datang inspirasi itu daripada orang lain. Kenapa anda jadi usahawan? Mungkin anda jadi usahawan disebabkan nampak orang lain berniaga. Mungkin anda jadi usahawan sebab terinspirasi dengan artis. Mungkin anda jadi usahawan sebab terinspirasi dengan orang yang telah berjaya. Atau mungkin anda daripada orang yang susah. Okay? Atau mungkin bapa anda ataupun keluarga anda adalah orang yang kaya. Atau mungkin anda jadi usahawan sebab keluarga anda bukan orang yang kaya. Itulah point big why kenapa anda kena berjaya dalam bidang usahawan. Anda tak boleh berhenti menjadi usahawan sebab apa, usahawan ni besar jasa dia. Okay? Jadi usahawan, meskipun anda keseorangan, anda tetap dipandang orang yang berusaha untuk membangunkan negara. Cewah, macam pembangunan negara. Tapi itu adalah salah satu point yang saya cakap. Kalau anda teruskan menjadi usahawan, anda menyumbang sumbangan yang paling besar. Sebab anda memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Siapa yang berniaga lah. Okay, siapa yang berniaga, anda memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Orang lain dapat duit, orang lain dapat gaji, anda dapat pahala. Jadi, apa yang anda buat, anda kena ingat apa big why dia. Okay, big why kenapa berniaga disebabkan, okay, kalau kita berniaga, kita dapat bantu keluarga kita, bantu ayah kita, mak ayah kita, apa anak-anak kita yang mana mungkin tengah sekolah, pembelajaran lebih baik, rumah lebih baik. Itu big why dia. Tuliskan big why itu di atas kertas ataupun whiteboard. Kalau rumah saya ada whiteboard, saya conteng kat whiteboard. Sebab PKP ni saya ambil whiteboard kat office, saya bawa letak kat rumah. Okay, saya bawa letak kat rumah, kemudian saya bawa letak kat rumah, kemudian saya letak whiteboard, lepas tu saya tulis apa plan hari ni. So saya tulis. Waktu PKP ni, waktu ni lah yang kita boleh menyebabkan tim-tim kita, marketing tim kita dan juga tim-tim NR Cosmetics ni bergabung idea untuk menjadi lebih kreatif. Dan waktu ni jugalah kita sebagai seorang founder dan juga seorang yang boleh katakan top management, kita boleh nampaklah kreativiti kita punya pekerja, kreativiti teamwork dan macam mana diorang bekerja dan memberi idea yang bernas, dan kita boleh tengok level macam mana diorang berfikir secara kritis sebab ni adalah waktu kritikal. Ada tak tempahan kena cancel ke? Okey, NR tak buat makeup, maksudnya NR kita bukan buat servis yang kita pergi makeup orang, kita jual cosmetics. Di mana produk NRC macam ni adalah produk NR Cosmetics. Ini adalah bedak, kita panggil bedak magic. Okay, NR Cosmetics. Okay, so bedak ni adalah menjadi antara tulang belakang NRC jugalah sekarang ni, sebab bedak ni lah yang membantu, sebab bedak ni sangat-sangat orang panggil sangat berpuaka lah. Okay, so sampai hari ni memang ramai dan dah beratus-ratus ribu pieces terjual. Okay, ada soalan, apa cabaran mula-mula buat bisnes tuan? Okay, cabaran buat bisnes pada awalnya, saya seorang makeup artist dulu, di mana waktu awal-awal kita buat bisnes ni, kita susah nak beat dengan international brand. Sebab sebagai seorang makeup artist professional, saya sendiri pun agak skeptical dengan local brand. Okay, tapi apabila saya buat NR Cosmetics ni, kita planning betul-betul dan kita nak pastikan apabila adanya satu brand, kita nak ada satu brand yang dihasilkan oleh local professional makeup artist dengan kualiti yang agak bagus, di mana kualiti yang kita nak adalah kualiti international, dan yang penting bukan sahaja makeup, dia ada skincare benefit dalam tu. Dan saya juga seorang scientist, saya master in science, so kita gabungkan pengalaman sains, pengalaman makeup selama 10 tahun dan juga dengan bantuan kemis-kemis lain yang ada kat luar sana, kita menghasilkan produk NR Cosmetics. Dan alhamdulillah NR Cosmetics mendapat tempat dan alhamdulillah lah viral juga kan. Apa tindakan yang perlu kita buat? Apa perancangan yang perlu kita buat? So dekat situ saya mengambil pendekatannya macam ni. Okey, Aisyah low KMZ lah. Okey, macam mana perkhidmatan Jen, ada pengurangan staff tak? Okey. Sekejap saya jawab. Okey, sekejap Okey, dekat mana Jen dalam tempoh PKP ni, Jen cuba study bersama tim Jen Auto. Jen cuba study setiap perkhidmatan tu. Jen ambil contoh satu yang simple, mudah, iaitu servis ataupun penukaran minyak enjin. Okey, di mana sebelum ni perkhidmatan kita sediakan penukaran minyak enjin, servis.
Okey. Dan kita mengharapkan pelanggan daripada luar datang ke bengkel, datang ke workshop untuk datang servis. Dan kita menjalankan perkhidmatan tersebut. Okey. Tapi bila mana dalam tempoh PKP, pelanggan tidak dapat datang. Dan kita usahawan perlu mendapatkan perkhidmatan tersebut untuk meneruskan aktiviti perniagaan kita. Perlu meneruskan aktiviti perniagaan kita. Okey? So di situ macam mana kita nak selesaikan benda ni? Okey, kita nak menjalankan perniagaan. Kita nak menjalankan perkhidmatan, tapi customer pun nak dapatkan perkhidmatan kita. Cuma dia tak dapat untuk datang. So dekat sini ini antara satu contoh di mana Jin cuba create satu benda untuk selesaikan isu ni. Okey, di mana kita cuba mendapat autoriti daripada pihak berkuasa, okey, dalam tempoh PKP ni. Okey, sebab kita untuk kita melangsungkan perniagaan kita, jadi kita mencipta satu perkhidmatan baru ataupun kita adjust dalam perkhidmatan yang sedia ada, iaitu servis minyak hitam, servis minyak injit ataupun sebagainya. Daripada sebelum ni mengharapkan customer datang, okey, dan sekarang ni dalam tempoh PKP kita ubah sikit dan kita adjust sikit daripada customer tak perlu datang, customer tetap akan dapat perkhidmatan tersebut dan kita dapat melangsungkan perniagaan kita, kita dapat menjalankan perkhidmatan tersebut dengan kita tubuhkan satu lagi perkhidmatan di mana mengambil kereta customer di tempat mereka. Mengambil kereta customer di tempat mereka tanpa inilah kita kata berdasarkan terma dan syarat. Okey. Yang penting isu sekarang adalah kita nak menjalankan perniagaan, customer nak dapatkan servis tapi tak dapat datang. Yang penting sekarang ni kita dapat menyelesaikan isu tersebut. Jadi kita create satu perkhidmatan baru ataupun kita adjust perkhidmatan sedia ada untuk meneruskan melangsungkan perniagaan tersebut di antara dua hala, dan kita sebagai peniaga dan pelanggan sebagai pihak yang nak mendapatkan perkhidmatan tersebut. So kita create, kita sebagai usahawan kita kena create, kita kena bijak mengambil peluang, kita kena pandai mengatur langkah untuk menyelesaikan segala isu. Sebab segala isu, segala masalah sebenarnya di situ akan ada peluang. Okey?